Terima kasih Miza, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sabah kini memiliki kawasan terlindung sepenuhnya TPA terbesar di negara ini, iaitu 1.8 juta hektar atau 24.2% daripada jumlah keseluruhan tanah di negeri ini. Jumlah tersebut hampir mencapai sasaran 30% TPA menjelang 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Hajaman berkata, pewujudan Heart of Borneo HOB merupakan sebahagian daripada dasar kerajaan negeri dalam meningkatkan TPA kepada 30% dalam tempoh 10 tahun bermula 2014. Sejak pewujudan HOB pada 2007, dua pelan tindakan strategik dihasilkan untuk mencapai visi HOB dan menampung pelan 2014-2020 yang menumpukan 5 program utama, iaitu pengurusan merentasi sempadan, pengurusan kawasan perlindungan, pengurusan sumber asli mapan, pembangunan eko-pelancongan dan kapasiti bangunan. Datuk Musa berucap merasmikan Pusat Informasi Heart of Borneo di Jabatan Perhutanan Sandakan. Menurut Datuk Musa, Sabah juga menerima pengiktirafan dunia dalam pensijilan hutan bermula dengan hutan simpan Dramakot pada 1997. Sehingga Disember 2015, hutan yang diperakui di Sabah meningkat kepada lebih 1 juta hektar dengan lebih daripada 0.5 juta hektar diperakui Forest Stewardship Council FSC. HOB merupakan kerjasama rentas sempadan antara Malaysia dengan Brunei Darussalam dan Indonesia dalam pengurusan dan pemeliharaan hutan hujan secara lebih berkesan untuk manfaat rakyat dan alam semula jadi. Seorang nenek ditemui rentung bersama-sama cucu perempuannya dalam keadaan berpelukan di sebuah rumah yang terbakar di Kampung Contoh Petagas dekat Putatan semalam. Kebakaran yang berlaku kira-kira 8.15 malam itu turut membabitkan dua rumah berhampiran. Mayat nenek Kiah Awang 86 tahun dan cucunya Nurul Farhana Zulkifli 15 tahun ditemui anggota bomba selepas api berjaya dipadamkan 9.10 minit malam. Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 1 Sabah Hamsa Isnurdini dalam kenyataan di Kota Kinabalu berkata pihaknya menghantar 3 jentera beserta 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan pada 8.29 minit malam. Sementara itu, ketika ditemui pemberita RTM, sepupu mangsa Rosnizah Ngadiman yang tinggal bersebelahan rumah terbabit memberitahu mereka hanya menyedari kedua-dua mangsa terperangkap dalam rumah terbabit selepas kejadian itu. Awak saya tanya orang sebelah ni, dia orang mana? Nurul dengan mamak dia, nenek dia. Saya cakap dengan mak saya mungkin sudah selamat sebab saya tengok anak dia sudah keluar kan. Sekali tengok dia orang cari-cari rupanya mamak dia dengan anak cucu dia tu terperangkap di dalam. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Pusat Pemeliharaan Beruang Madu BSBCC di Sepiluk Sandakan kini membuka pelantar pemerhati keduanya kepada orang ramai. Pelantar dengan laluan sepanjang 100 meter itu membolehkan pengunjung melihat secara lebih dekat aktiviti beruang madu yang dipelihara di pusat tersebut. Pembinaan pelantar kedua BSBCC dengan kos 1.4 juta ringgit yang dibiayai sepenuhnya Yayasan Saim Dabi YSD adalah untuk menampung kehadiran pelawat yang kian meningkat. Sepanjang tahun pembukaannya iaitu pada 2014, pusat ini menerima seramai 50,500 pelawat dan jumlah itu meningkat kepada 53,500 pelawat pada tahun lepas. Ketika berucap melancarkan pelantar kedua BSBCC, Ahli Majlis YSD Caroline Christine Russell berkata pihaknya memperuntukkan 81 juta ringgit bagi usaha penjagaan alam sekitar dan pemeliharaan biodiversity di Sabah. BSBCC yang kini menempatkan 40 beruang madu yang diselamatkan daripada dieksploitasi masyarakat merupakan satu-satunya kemudahan bagi pemeliharaan dan penyelidikan beruang madu di dunia. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas kini mempergiat pelaksanaan projek tanaman fertigasi dalam usaha menarik lebih ramai usahawan muda untuk menceburi sektor pertanian. Ini kerana sistem tanaman fertigasi semakin mendapat perhatian dan menjadi trend dalam kalangan golongan muda.
Menurut ahli jemaah pengarah nafas Datuk Seri Dr. Raja Haji Ahmad Zainuddin Raja Haji Omar, amalan fertigasi yang sedang diadaptasi dalam sektor pertanian masa kini mampu memperbaiki tahap sosioekonomi pengusahanya. Kalau kita nak menarik remaja-remaja, ini paling sesuai. Sebab ternyata usahawan muda mereka cukup tertarik dengan projek fertigasi ini. Dan ia perlu ditingkatkan lagi oleh kita, dan kita Nafas sendiri telah pun sedang melaksanakan. Ketika ini, Nafas sedang dalam proses memilih 50 sekolah menengah di seluruh negara dengan 2 sekolah di setiap negeri untuk menjadi perintis projek fertigasi dalam kalangan pelajar berusia 16 tahun ke atas. Beliau juga menggalakkan para siswazah menceburi bidang pertanian fertigasi yang mudah dan lumayan berikutan peluang luas untuk diterokai. Datuk Seri Dr. Raja Haji Ahmad Zainuddin ditemui pemberita RTM selepas bersama-sama Timbalan Pengerusi Ahli Jemaah Pengarah Nafas Datuk Muhammad Nazri Abdullah merasmikan program Jalinan Tani dan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-38 2016 di Penampang. Sementara itu, Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Sabah Anita Miswari yang ditemui turut memberitahu Nabawan, Ranau dan Tuaran menjadi lokasi perintis bagi projek pertanian fertigasi di negeri ini. Kita menggalakkan pertanian secara fertigasi yang tidak menggunakan ruang ataupun keluasan tanah yang banyaklah. Beliau yakin dengan bantuan dan teknologi yang dibekalkan, projek tersebut mampu mengembangkan sektor pertanian secara moden di Sabah. Warga kerja Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM berperanan penting dalam memastikan kementerian itu terus relevan dan mampu meneruskan pelaksanaan fungsinya secara berkesan. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KKMM Datuk Dr. Muhammad Ali Muhammad Noor dalam ucapannya sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC bagi tahun 2015 dan Malam Jasa Mendikenang 2016 Zon Sabah. Dalam majlis ini seramai 76 warga KKMM menerima APC dan 39 pesara kementerian dari Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan diraikan. Menurut Datuk Dr. Muhammad Ali, semua penerima APC dinilai secara adil dan menyeluruh meliputi prestasi dan disiplin termasuk laporan kad perakam waktu yang baik, rekod cuti sakit tidak lebih 15 hari setahun selain aspek kepribadian serta penampilan. Beliau berharap anugerah ini berupaya mendorong penerima dan seluruh warga KKMM untuk menggandakan usaha dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap organisasi agar lebih cemerlang pada masa depan. Sekian berita Endima dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan.